Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana takmim bil khair. Ya Karim, bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-azim al-alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu amal abidin wa dahran dahirin. Kita mulai pengajian pagi ini dengan membaca 3 kali Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullah.
Kita mulai buka surat 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 baris pada bawah. Dan jikalau adalah sekalian itu dengan kejadiannya Allah Ta'ala sekalipun. Kita mulai itu. Dan jikalau adalah sekalian itu, yakni sekalian kebajikan dan kejahatan. Dan jikalau dan sekiranya adalah sekalian itu kembali kepada kebajikan dan kejahatan. Jadi kebajikan itu ketentuan Allah pada azal yang menentukan satu-satu perkara atau amalan itu dikira kebajikan. Tuhan yang tentu nak jadi satu perkara amalan itu kebajikan. Begitu jugalah kejahatan pun sama juga. Tuhan tentu pada azal satu perkara itu jadi kejahatan. Itu hakikatnya. Hakikatnya begitu. Mana-mana kebajikan, mana-mana kejahatan sudah tetap Tuhan tentu pada azal dengan sifat iradah, sifat berkendak dia. Tapi bagi kita, pandangan kita, pengakuan kita, kebajikan ke kejahatan, kesemuanya ada hikmah yang baik. Ada hikmah yang baik. Jadi hikmah ni Tuhan yang beritahu. Yang dia buat segala perkara tu kebajikan. Jadi kebajikan pun kalau kita tak pandai ambil dia, tidak ada ilmu pengetahuan, kadang-kadang di segi zahir jadi kejahatan. Dia kejahatan juga. Dengan tidak ada ilmu tasawuf, dia tidak ada ikhlas. Mari riya, mari ujub, mari semua takabur. Zahir nampak kebajikan tapi hakikat kejahatan, sebab ada riya, ada ujub. Jadi tak jadi kebajikan juga pada hakikat, kerana bercampur dengan sifat mazmum, sifat yang dicela. Sebab itulah wajib fardu ain ngaji ilmu tasawuf. Begitu juga ilmu asal tauhid. Itu memang kena hikmah. Ilmu fiqh nak wisah kena ngaji. Tak ada duk kira lain, kena hak fardu ain lah. Di zaman sekarang sampai itu ada golongan-golongan yang nak memesongkan, menggunakan nama-nama Islam, tapi tujuan dia nak bawa manusia tinggal yang betul-betul kena belajar. Tak belajar ilmu, banyak orang tak belajar ilmu fardu ain dan tak kenal ilmu fardu ain pun ada. Sedangkan duk mengaji agama tapi tak kenal fardu ain. Fardu kifayah dia tak kenal. Ini pun jadi masalah juga. Dia pakai borong mengaji gitu ya, tapi tak pandai beza. Jadi masalah balik. Akidah pun tak jadi akidah, ibadah tak jadi ibadah. Jadi rugi ya. Sebab itu kena pandai memilih. Orang dulu apa nak buat, dia rujuk pada ahli ulama dulu. Dalam bahagian mana, kalau ahli ulama bahagian agama mesti dirujuk dulu, barulah sempurna
di segi ilmu mengaji dan juga di segi amal. Dan jikalau adalah, atau boleh kita kata dan sekira pun boleh. Bukan sekira. Dan jikalau boleh kita kata yang betul boleh. Kena kita kata dan jikalau dengan makna dia padahal walaupun baru betul. Itu apa panggil, jikalau tu panggil wayah, dia panggil wayah. Dia panggil wayah. Sebab itu, dan jikalau ini padahal walaupun betul boleh jadi. Kalau kata dia tu lah, dia panggil wayah. Dan jikalau ini padahal walaupun betul balik. Jadi ni sekiranya betul balik adalah sekalian itu, ya inilah kebajikan dan kejahatan tu, dengan kejadiannya Allah Ta'ala. Ini iktibar dikira pada hakikat lah. Kita tak boleh kira ikhtiar dan usaha hamba pada zahir, pada hakikat, pada sebenarnya. Hak sebenarnya dia Allah Ta'ala ke semua. Sekalipun maknanya hak tu kita kata wayah tu, sekalipun kira kok mana pun daripada kejadian Allah Ta'ala, walaupun hamba yang mengusahakan, itu kata wayah daripada mana? Wayah daripada bahwasanya hamba ialah yang mengusahakan baginya, bagi itu kebajikan ke atau kejahatan ke, itu makna wayah daripada situ. Kerana tu dia ilat daripada dibangsakan dia akan itu kejahatan tu, termasuklah kebajikan pun sama kepada hamba itu. Jadi kerana ilat dibangsakan kejahatan ataupun kebajikan kepada hamba itu, kerana bahwasanya kembali pada hamba, kerana bahwasanya hamba itu ialah yang mengusahakan. Usaha ni maksudnya gerak anggota pada zahir dengan tenaga yang dikurnia oleh Allah tu. Hakikat tu ambil bekas. Gitu. Pandang hakikat, hamba kosong. Tidak ada apa hamba boleh buat pada hakikat. Semuanya 100% daripada Allah Ta'ala yang menjadikan hakikat. Sampai dia pandang hakikat, fana lenyap pandangan makhluk mana sekalipun, tidak ada yang dapat menjadikan, memberi kesan, mengada, tak ada. Itu pada hakikat kita pandang. Zahir kita nak pandang juga, dari segi zahir pandang manusia yang ikhtiar dan usaha, makhluk yang ikhtiar dan usaha, hakikat kosong. Ini cara nak kembali kepada pegangan yang sebenar, pandangan yang sebenar. Itu ilatlah situ lah. Kerana bahwasanya hamba itu ialah yang mengusaha. Usaha ni maksudnya gerak anggota hamba mengikut adat yang dilakukan oleh Allah, dengan dengan anggota tangan kaki ke, dengan tenaga rem ataupun kekuatan yang Tuhan bagi. Itu mana usaha. Kalau perlu pada alat, kita guna alat. Kalau perlu pada bahan, kena cari bahan. Itulah usaha. Kadang-kadang perbuatan Tuhan lalu kot tu beri bekal. Lalu kot mengusahakan kita beri bekal. Sebab itu kita tak boleh tinggal di segi
ujung jatuh pekerjaan kita tak boleh tinggal dua sifat. Ya, sifat syukur bila kita hasil apa yang kita usaha, benar itu benar kebajikan. Selepas itu kita sabar. Kalaulah benar kita usaha itu tak capai, Tuhan tak kurnia dalam dunia. Sebab apa kita sabar? Sebab kita yakin bahawasanya usaha kita yang ikhlas jujur tidak ada sia-sia. Tuhan beri balasan akhirat 100%. Jadi dia dapat tersenyum, melahirkan rasa gembira di atas usaha-usaha yang tak berjaya di dunia tapi berjaya di akhirat. Kalau benda itu benar kebajikan. Jadi orang Islam lagi mukmin ni kira kok mana pun tak rugi ya. Di dunia pun tak rugi, di akhirat tak rugi. Bila ada sifat Islam dan sifat mukmin. Itu jadi orang Islam, orang mukmin. Kalau dia tu kafir, murtad, munafik, dunia pun rugi, akhirat bertambah-tambah rugi. Tak ada untung orang jadi kafir, tak ada untung orang murtad, tak ada untung orang munafik. Hakikat dia kerugian. Seluruh kehidupan dunia rugi, tak jadi pahala, tak jadi kebajikan, sepenuh maksiat dan derhaka pada Allah. Akhirat bulat-bulat masuk neraka. Tak dipandang oleh Allah Ta'ala dengan sifat pelihat dia, dengan sifat-sifat Allah, dengan pandangan rahmat, tidak ada. Jadi rugi ya. Lepas itu kita amat bersyukur Allah Ta'ala mengqada mutakdir kita lahir seorang Islam lagi mukmin. Jangan duk duk ragu-ragu dalam hati. Penting dengan iman dengan Islam tu lebih utama dalam hidup kita. Ini dia tu kata usah. Bagi itu kejahatan sama jugalah kebajikan, berusaha juga pada zahir. Dan jikalau padahal walaupun adalah sekalian itu termasuklah kebajikan atau kejahatan dengan kejadiannya Allah Ta'ala sekalipun ini wayah pada sana, boleh kita wayah pada sini pun boleh, dibangsakan dia kaitan kejahatan kepada hamba itu. Kalau buatnya ialah yang mengusahakan baginya kejahatan, samalah dengan kebajikan. Dengan dalil, ini saya ulang supaya boleh faham. Dengan dalil, maksudnya dengan dalil maksudnya dengan bukti ya. Dengan dalil maksudnya dengan bukti. Dengan bukti. Dalil itu maksudnya bukti ataupun bahan bukti yang dinakal. Itu tuan guru dia nakal, dia pindah ambil dalil yang kemah daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi. Dia ambil dalil. Mana dia? Firman Allah Ta'ala. Firmannya Allah Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran. Mana dia? Kullum min indillahi fama lihaula'il qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa. Itu dia. Kullum min indillahi amina indillahi fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Kalau nahwu kan kena baca hadisan. Hadisan jadi maf'ul. Katakanlah olehmu ya Muhammad ya Rasulullah kesemuanya. Jadi katakanlah
olehmu ya Muhammad, ya Rasulullah. Kata ni bagi siapa? Bagi mereka itu. Mereka itu kaum yang engkar sekalian mereka itu. Ada kaum yang engkar. Ya, maksudnya suruh Nabi sebut, suruh Nabi kata, bagi siapa? Bagi mereka itu kaum yang engkar, yang tak mau terima apa dia? Kesemuanya. Kesemua maksudnya al khair wasyar. Kesemuanya mana al khair wasyar, yakni kebajikan. Kebajikan bahasa Indonesia, kalau Melayu sini kebaikan lah. Dan kejahatan dan semua perkara, kesemua perkara al khair wasyar, yakni kebajikan atau kebaikan dan kejahatan tu dikira kesemuanya itu daripada sisi Allah, daripada berpunca daripada Allah itu, daripada berpunca daripada Allah pihak menjadikan dan menyampaikan dan mengadakan. Itulah lebih pada tu dulu lah. Pihak menjadikan dan menyampaikan dan mengadakan, semua daripada sisi Allah. Bila kita baca hakikat yang sebenar, sebenarnya kita ni dia tauhid pun tauhid, tapi dia campur dengan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid dia campur dengan ilmu tasawuf kita baca ni. Maka apakah maka sebab apakah, tambah sikit sebab. Maka sebab apakah yang menyebabkan kaum itu, dimaksud kaum itu golongan kufar dan golongan munafik. Golongan munafik ini supaya apa? Kufar lah, ada laki-laki, ada perempuan. Begitu juga jin. Jin pun supaya juga ada tapi dan siapa lagi? Dan munafik. Munafik ni golongan laki-laki, ada perempuan, ada munafik. Ini semua pilihan Allah pada azali. Itulah ulama-ulama yang faham masalah ni, ulama-ulama tasawuf. Menangis waktu malam, bekak mata-mata, bukan tak boleh projek, bukan tak boleh akad. Hak-hak gitu dia tak ambil kira. Ya masalahnya menangis waktu malam, ditakuti Allah Ta'ala binasakan dia punya Islam, dia punya iman. Itulah yang dia takuti. Tapi harap sepenuh Allah Ta'ala pelihara iman daripada hidup sampai ke mati, bertemu dengan Allah dengan bawa iman, bawa Islam. Sana bukan bawa duit, buat pakat bintang, tak ada guna sana. Malaikat iman, Islam, pahala yang bergenah, amalan yang bergenah, pahala yang bergenah. Itu di akhirat. Itu yang ulama-ulama tasawuf menangis waktu malam ke itulah bila terkenang ingat
bagi Tuhan nak membinasakan iman dan Islam lebih mudah. Itu yang Syekh Sufyan Tsauri ada kawan pergi ziarah dia, tak nak balik, tidur rumah dia, terjaga kawan tu tengah malam, pukul 3, pukul 2 pagi, mendengar suara orang menangis. Dia dengar siapa pula nak teriak tengah malam, orang tidur mengantuk. Duk perhati dengar, Tuan Syekh kawan dia menangis. Pagi esok pas malam subuh apa semua selesai, dia tanya, semalam saya dengar Tuan menangis, apa sebab, apa pasal yang menangis? Dia kata mendengar tengah malam dia jaga. Dia kata menangis malam bila terkenal Allah Ta'ala nak mendasarkan iman dan Islam lebih mudah daripada menghancurkan jerami gandum. Dia pegang rumah dah mungkin ada jerami gandum, dia pegang dah ramah. Lebih mudah daripada ni lagi nak hancurkan iman dan Islam. Itulah yang menyebabkan timbul rasa gerun, khauf dalam hati dia. Tetapi bagaimanapun kita adalah hamba Allah, dia Tuhan kita, maka harap sepenuh dalam hati, minta berdoa pada Allah supaya hari demi hari kejakkan iman hingga sampai kembali temu Allah dengan iman yang kejak, yang kemas, Islam yang kejak dengan iman. Itu yang patut dipikir oleh manusia. Ini dah jarang sangat orang fikir belah tu. Bila ngat nak mati, barulah berkaluk nak beriman. Dah nak mati dah, matilah, tak kira. Itu mak iman tu kena ambil kira sungguh-sungguh. Tu yang kita duk mengaji, duk beramal, ni. Nak kemas iman. Alhamdulillah kita tak lupa. Bagi-bagi masa lah. Ini masa untuk akhirat, ini masa untuk dunia yang boleh membangunkan akhirat. Kita ambil kira tu. Itu pentinglah kehidupan kita. Maka sebab apakah yang menyebabkan siapa dia? Kaum itu, kaum mana? Kaum di sini dimaksudkan lebih dulu, iaitulah kaum mana gulungan kafir dan gulungan munafik. Ni orang munafik. Itu hampir-hampir tiada memahami. Hampir-hampir tiada memahami. Tak reti. Tak reti akan perkataan ini. Akan perkataan ini, dimaksud perkataan ini iaitulah perkataan daripada ayat-ayat Quran yang menyatakan bagai-bagai tak reti buat ni. Kalau ada sifat kafir dalam hati, ada sifat munafik dalam hati, sampai kiamat buat ni takkan reti akan perkataan dalam Al-Quran. Sedangkan perkataan Al-Quran tu, ayat Quran tu cukup lengkap, cukup sempurna. Apa yang disebut Al-Quran memang benar dengan penuh keyakinan orang-orang beriman. Puak ni duk ekor situ. Sungguh ke, betul ke Quran tu, Nabi Muhammad tu duk sebelah hadis tu betul ke? Boleh ambil percaya kan tu munafik tu ataupun kafir. Dan sungguh-sungguhnya dan sungguhnya sudah melayani ke apa? Melayani kan? Melayani. Itu. Ada sungguhnya. Ini ayat Quran sampai dah tu ya. Sampai pada
Maksudnya la yakadu yafqahuna hadisa, hampir-hampir tidak memahami akan perkataan situ lah. Dan sungguhnya tu tak lailah. Dan sungguhnya melayani ke melayani milang ali ya nunia. Melayani kot. Tapi itu kan baca melayani ya. Tapi saya tak dobek itu mungkin masa tu faham. Saya tengoklah dua ayat tu. Tapi kalau baca sini milam aliyan melayani ya gitu. Dan sungguhnya melayani ia pada membuat rencana di antara dua bagai di antara dua bagai itu membangsakan itu pada kata dan sungguhnya tengok lihat tu dari mana saya tak dia tulis gitu ya tu tulis kalau baca melayani dan sungguhnya melayani ia kalau melayani melayani mila alif ya dayanu tu melayani dan semuanya melayani ia Allah Ta'ala pada kalau kata melayani boleh kan mana melayani ni macam tak sama tu kata melayani mana tak sama ia Allah Ta'ala pada membuat rencana membuat tuturan cakapan di antara dua bagai itu maksudnya dua bagai mana masalah kebajikan dan kejahatan. Ini dah bahas tu lah. Dua bagai maksudnya kebajikan dan kejahatan. Bagai ke bagi baca tengok dulu. Membalsakan itu pada katanya. Membalsakan itu. Membahasakan itu pada katanya pada firman-Nya Allah. Pada firman-Nya Allah. Katanya maknanya firman-Nya Allah Ta'ala. Ma asabaka min hasanatin. Di situ cetak salah sikit. Cetak salah. Fa minallahi min huruf jar. Faminallahi wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Ayat itulah. Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Ataupun famin nafsika kalau boleh famin nafsik kita wakaf. Apa-apa sesuatu. Jadi apa-apa sesuatu yang mengenal akan dikau. Yang mengenal akan dikau daripada kebajikan. Yang mengenal akan dikau daripada kebajikan. Kena ke atas liama ni kebajikan. Maka daripada Allah. Maka yaitu kebajikan tu daripada Allah. Maksudnya kita bangsakan kepada Allah. Bila boleh buat amal ibadah, kita bangsakan kepada Allah Ta'ala. Boleh sembahyang subuh jemaah, boleh mengaji pagi ini. Kita pandang, kita bangsa ini daripada Allah, ini daripada kejadian Allah, ini daripada kurniaan Allah, pemberian Allah. Supaya apa? Supaya nak berhilang sifat-sifat yang dicela syarak, takkan datang dalam hati kita ria,
buat amal, nak mengendai, nak tunjuk orang, nak beritahu orang, nak beri orang tengok, orang perhati kita nak rajin buat amal. Basah serang dalam hati diri kita. Oh, kita orang hebat, orang bagus, orang baik. Bila kita bangsakan ini daripada Allah, kurnia Allah, pemberian Allah, bukan kita yang mengada pada hakikat, maka di situ dapat buat benteng, buat sekatan, buat hijab daripada termasuk dalam kebajikan kita benar-benar yang dicela syarak. Itulah yang gunanya. Kau selalu duk pandang gitu jadi baik. Kau duk hakislah sifat-sifat yang huduh, yang tak baik tu. Itulah cara tasawuf. Tasawuf kena ngaji kita. Kalau ngaji tasawuf lama-lama hati yang kerah, apa yang nak betul halal kebajikan tu, diretuk dengan ilmu tasawuf, lama-lama jadi lembut, jadi baik. Itu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ilmu yang seperti mana dulu disebut, ilmu kritik mana bangkang diri kita yang tak baik. Kita tak ambil kira ke orang. Orang lain dia punya pasal, kita kira kita, betul diri kita. Yang tak baik jadi baik. Itulah tasawuf. Kalau dah tu baik, orang tasawuf. Walaupun tak sepenuh terang mana kita, tapi mesti kita berusaha supaya kita sikit demi sedikit membentuk diri kita ni setakat mana dapat yang Tuhan kurnia beri, cara kehidupan tasawuf baik. Mana ada orang takabur duduk dalam syurga, orang wujud semaah duduk dalam syurga, tak ada. Semua dalam syurga tu orang yang ada beramal tasawuf sama. Kalau bawa masuk sifat takabur, tak ada sampai pintu syurga. Dia heret masuk neraka jahanam dulu. Tak sesuai. Orang yang ada sifat mazmumah jadi penghuni penduduk syurga tak sesuai. Duduk buat rebah mi, babik gedebing jatuh. Tu sikit ada sifat ria dalam hati. Akhirnya dia sendiri yang minta, dia tak sedar. Orang dapat sedapan dalam syurga, dia tak sedar. Bakit terebah, tersembang, meletak. Minta Allah Ta'ala lagi sucilah neraka jahanam. Orang beriman neraka jahanam dia duduk situ. Tu dia. Ingat mudah lah masuk syurga. Boleh kesekian batin tu. Hak zahir kena suci. Hak batin kena suci. Tu dia mana syurga. Tu Imam Juwaini tu duduk cerita dulu ni. Laula rahmati Rabbi an-naru aula li Juwaini. Maka jikalau tidak kerana rahmat Tuhanku, maka neraka itu lebih utama untuk Juwaini. Ulama sakan. Ulama sakan hebat. Tapi dia sendiri pun setakat amalan dia, kekuatan iman, dia tak mengaku kerja ahli syurga. Bukan tak mau, tapi duduk banding tengok dengan hak yang dulu-dulu, Nabi Rasul yang kena gaji kepala, iaitu Nabi Zakaria, belah 2 badan, gaji pokok telinga dia, bagi 2 badan. Anak dia Zakaria disembelih, puan mulai kambing, mulai lembu. Pokok Bani Israel jahat. Tu, kau tengok tu jauh lagi. Tapi kalau rahmat Tuhan, siapa nak masuk? Usahakan amalan kita jauh jadi ahli syurga. Selalu berangan masuk syurga. Kau tengok keadaan kita.
Dengan hati lalai, dengan hati lupa, dengan hati yang berselalu dengan sifat mazmumah. Sifat mahudah ni ada sikit-sikit pakai hilang kok tu ya. Diliputi oleh sifat mazmumah, bagaimana kita nak dapat? Itulah rahmat Allah. Itu dah. Maksudnya sifat berbangga diri, hebat diri dengan amal. Kena buang teruk yang ada. Hanya pandang banyak bersalah, banyak berdosa. Pandang kan. Itu kata hilah-hilah. Apa nama imam? Imam siapa yang sebut kan? Hilah-hilah tu. Ada Wahbi kata, cakap, tak mau syurga. Kan? Siapa tak mau syurga, tapi pandang diri kita ni. Ukur diri kita ni jauh lagi nak dapat syurga tu. Sama lagi. Dan apa-apa suatu, apa-apa perkara yang mengena akan dikau, ayuhai hamba, mengena ni daripada kejahatan ini dimaksud kejahatan ni di sini saya dah ambil dulu bala dan derhaka. Kejahatan tu bala dan derhaka. Tuhan beri ujian bagai-bagai dan derhaka kepada Allah. Ini pun termasuk ujian juga. Derhaka ni pun. Kekuatan iman, kekuatan Islam. Itu saja yang dapat menyekat. Itu dia. Tu ada kawan duk cerita. Anak dia duk bunuh. Curi duit kawan. Lama-lama orang tahu, orang nak tengok, dia ni takak banyak kali kena buang. Bila kena buang, ayah dia juga gedebang dia kenapa dia buat dah. Pasal apa buat gitu, waktu lagi mau curi duit orang apa tak ada oyak. Ayah beri. Tak ayah. Pasal apa? Dia kata apa? Dia kata nafsu mengatasi iman. Nafsu amarah yang jahat mengatasi iman. Kalau kata iman mengatasi nafsu, maka jadi baik kita. Kalau nafsu mengatasi iman jadi lemah, itu jahat kita. Ayah ada senyap tak kata apa. Dia ngambil, orang ngaji. Dia jawab faham. Nah, siapa tahu tu kan, kalau iman kita kuat, kita asap betul-betul iman, berkemas, kuat Islam kita, hak tu benteng daripada kejahatan. Kalau iman lemah, kita tak ada iman dah, tapi lemah. Islam pun lemah. Maka di masa itu nafsu kita jadi gajah. Nafsu amarah lah, nafsu mutmainnah tak apa jadi gajah. Di nafsu amarah lu. Nampak kejahatan pecah elok sedia. Tak buat jahat, puasa tidur tak lena. Kena buat jahat, balik tidur cry. Macam itu. Dia jawab gitu nak kata apa? Baca hakikat. Tapi itu kekuatan iman dan Islam tu kena ada kemas dia. Bahawa nafsu tu jadi lemah, dia tak rok, tak larang. Sebab dihantam dengan iman tu nafsu amarah. Kejap sikit, jadi baik. Tu je kita. Bukan masalah ilmu kita banyak ke sikit. Hak mana kekuatan lebih? Kalau nafsu bersifat amarah kuat, jahanam kita.
Kena doa asuh. Sebab tu mari duduk pondok ni kita kena jemaah, kena mengaji, kena fakih dia supaya kekuatan nafsu tu jatuh lemah. Maka terbina pula kekuatan iman dan Islam tu menindah nafsu amarah. Maka jadi baik kita. Tu lah. Kalau boleh tu insya-Allah kita buat kan. Bukan kata kita baik asal baik belaka. Bukan kita maksum. Bukan kita Nabi Rasul, lahir keadaan maksum. Lahir keadaan nafsu kamil lah. Nabi Rasul nafsu kamil. Nafsu yang bersifat penuh kesempurnaan. Tak ada orang biasa macam kita. Itu kurnia Allah Ta'ala. Kita tak perlu cemburu apa-apa itu Tuhan beri. Kita tumpang segenuk, tumpang gembira. Nabi Rasul dapat nafsu yang kamil, yang sebenar. Kita ni latih ke mana boleh. Tu ya, jaga kita. Tu di pondok saya duduk baca kitab mengenal diri dan wali Allah. Cukup sedap. Syekh Mustafa kan. Dia cerita nafsu ni 7 peringkat. Bahasa mudah lah tu. Dia cerita. Nafsu yang paling tak pakai kali. Tak nak jadi surga 3. Nafsu ammarah, nafsu lawamah, mulhamah. Kalau mati dengan nafsu tu tak tahu dia. Tuhan tak apa pakai masuk neraka tu. Nafsu tak ada jaminan. Nafsu yang Tuhan tak panggil hihama. Tak panggil hihama. Nafsu mutmainnah. Jadi olehmu akan hamba aku. So jadi hamba. Panggilmu kembali kepada aku. Jadi hamba aku. Masuk surga. Nafsu mutmainnah. Nafsu yang tetap di bawah perintah Allah. Nak boleh hak tu. Boleh lah nak asuh. Tu apa ni. Syekh Qadir Jilani. Sampai jadi tukang robi. Utikkan baju orang kampung. Di tepi sungai basuh baru duduk perah. Kain baju orang ke itu. Nak jatuh nafsu ammarah. Nafsu lawamah mulhamah mutmainnah. Ingat senang. Nak boleh sampai peringkat tu. Allah jauh kita. Kalau baca satu ke, tapi buat amal lah. Ngaji. Itu kita tak baca serah pada Allah. Kita buat sekat mana kita mampu. Itu buat. Maka apa-apa suatu yang mengenai akan dikau daripada kejahatan. Saya dobit dulu maknanya bala dan derhaka. Ini semua kejahatan ni maksudnya dugaan daripada Allah lah. Tapi hakikatnya kebalikan kejahatan. Kau nak buat dah. Itulah jatuh dosa taubat. Jatuh dosa taubat nasuha. Tapi kalau dalam kita secara hikam, orang yang taubat daripada kejahatan, yang dia lebih ikhlas daripada hal lain. Sebab dia buat kejahatan salah, dia sedar jadi baik. Orang ni baik. Dah jahat habis dah dia buat. Sebut mari datang puan. Semua tahu. Lepas tu dia kembali pada Allah. Tinggal maksiat. Dia terlebih ikhlas. Lebih jujur dengan Allah. Itu dalam kitab Syarah Hikam sebut. Maka daripada diri engkau. Maka iaitu kejahatan tu dia ada domain tu, maka iaitu kejahatan tu daripada diri engkau. Diri engkau maksudnya kita pandang, kita kira zahir timbul daripada ikhtiar dan usaha kita buat kejahatan, kita bangsa kita yang jahat, kita yang bersalah dengan Allah, kita yang banyak dosa dengan Allah. Pandang sikit kita ada usaha. Hakikat tidak Allah juga.
Kita hamba. Baru dia saya baca kitab Durun Nafis. Dia kata bandingan kita hamba ni, bandingan umpama lah seperti mana wayang kulit. Dan Durun Nafis juga ada kan, macam wayang kulit. Tok dalang yang sebenar siapa dia? Allah Ta'ala. Ni kulit kering ni siapa ada? Kita. Dulu saya lagi tengok wayang kulit tahun 60-an dah. Kok berlatih kampung saya tu hiburan dia, rumah dulu dia wayang kulit. Dia main seminggu. Nama Tok Sani mati dah. Main nak gitu bakar api. Tak cuba bakar api kita cuba tapi tak ada lah nak gitu. Kulit ke bawah kulit lembu dia buat ukir dia macam ramai keng ramai tong ni. Seminggu main rumah dulu ni. Tak ada buat kerja apa zaman dulu. Jemaah pun dah. Ngaji pun dah. Surah masjid ada. Main jemaah Maghrib dengan Isya. Gaji tak imam tak kira dah tu. Zaman tahun 60-an. Mengajar sekolah ni mana ada. Zaman dulu kat masjid surah tak ada. Sikit-sikit nenek moyang. Sikit-sikit Tok Khamat. Tok Khamat kalau betul. Nanti lepas ni sembuh lah. Engkau baik. Tu kalau main gitu. Maksudnya Tok Dalang hanya Allah. Wayang kulit ni dia buat panggung, buat atap, buat kain putih. Buat mata pisang duk tengok lah. Lepas tu dia buat pasang lampu gosling dulu, mana ada listrik. Bila duk main tu, Tok Dalang ni, dia boleh bercakap bagai-bagai bahasa, tapi dia puja lu. Dia baca nada pelama. Puja dia meriu masa tu. Nak kata dia ingat tak ingat. Dia mari macam-macam cakapan orang perempuan laga. Macam-macam. Suara bagai suara dia boleh buat. Kita alik lino kain tirai dia kau senok tak kira. Kain tirai, kain tu, kain putih tu. Dia tengok itu. Bila kok belakang. Tok Dalang seorang kita duk melompat segenok balik tidur. Gitu keadaan kita gitu. Kita tak ada apa, kosong. Macam kulit kering. Menggerakkan hanya Allah yang tunggal. Gitu. Tu Syekh Muhammad Nafis sebut dalam kitab Durun Nafis. Durun Nafis dia bagus kan ni. Durun Nafis. Yang sepak dengan tu Durun Nafis. Itu dia cara tersebut dapat hakikat. Kita tak apa, aku baca hakikat, kosong. Ada zahir ni dia jadi gah lah, sombong lah apa. Duk tengok zahir. Bila selam batin, habis. Kulit kering, tak ada apa. Kosong. Yang menggerakkan, Tok Dalang yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar. Bandingan. Maka iaitu kejahatan daripada diri engkau, yakni di bangsa berdiri engkau iktibar zahir, bukan hakikat Allah Ta'ala juga. Ialah kerana berada. Ialah tu dia kita kata khabar lah. Maka daripada engkau ialah maksud kembali pada diri engkau lah. Kita bangsa kepada diri engkau tu ialah maknanya dibangsakan kepada diri engkau tu kerana berada. Tulis tepi kita beradat ni apa dia beradat, yakni mengajar ada aturan-aturan yang sempurna. Itu beradat, yakni mengajar aturan-aturan yang sempurna di dalam kehidupan seorang Islam yang beriman. Berada. Kau tak berada kan?
manusia ni yang beza dengan binatang pasal beradab. Kita makan, dia ada adab. Kita tidur, ada adab. Peraturan tu adalah membezakan kehidupan manusia yang beragama dengan kehidupan yang tak ada agama. Pasal adab lah. Ini hal yang meninggikan seorang. Serta Allah, serta Tuhan kita. Dan membesar ini memandang mata hati kebesaran bagi Allah Ta'ala. Kerana bahwasanya sigialah membangsa kebajikan, membangsa kebajikan itu bagi Allah. Molek sangat. Segia makna dia molek, bagus, sebaik-baiklah. Membangsa kebajikan itu bagi Allah. Dan membangsakan kejahatan ni, hak tak molek, hak udur ni, intimal usaha kita lah. Kalau baca hakikat, molek belakang Tuhan. Sebab dia Tuhan. Dia nak buat apa atas diri milik dia buat. Tu kata kita pandai Tuhan, molek belakang. Buat kebajikan pun molek. Sebab milik dia. Buat kejahatan pun molek, bagus. Dan kita ni suruh beradab. Hak baik, bangsa pada Allah. Hak jahat, bangsa pada kita. Beradab. Tu ya. Ia ada aturan dalam kehidupan Islam tu. Begitu. Dan membangsa kejahatan itu bagi hamba dengan iktibar. Dengan dia ambil kira. Usahanya hamba, baginya bagi kejahatan. Dhamir bagi kembali pada kejahatan. Tidaklah kerana keadaan yang menjadikan dan yang mengadakan dan umpama ini. Tu banyak lagi tu. Kita beri dulu. Tidaklah kerana keadaan menjadikan dan mengadakan. Situ. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghits. Ya hayyu bi rahmatika nastaghits wa hab lana ya wahhabu 'ilman wa hikmatan wa rizqna razaqal lana masahal. Allahumma aksir malana wa waladana wa barik fi atibirana wa fi zambana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah azabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sudahi kuliah pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sembahyang sunnah duha.